Okay, Assalamualaikum and a very pleasant day to all of my students. So for today, we're gonna learn a new topic. Chapter 2, Standard Form. Okay, Chapter 2, Standard Form. Standard Form. Okay, sebelum ni kita dah belajar pasal indices. Now we're gonna learn about Standard Form. Okay, next. Okay, first, untuk 2.1, kita akan belajar pasal significant figures. Dah hilang dah dia punya tu. Significant figures. Okay, the significant figure ni apa dia? Okay, jom kita baca ayat dia. The significant figures of an integer or a decimal, dia boleh jadi sama ada nombor bulat ataupun nombor perpuluhan, refers to the digits in the numbers stated accurately. Number is the digit in the number stated accurately to a certain degree of accuracy as required. Okay, so maksudnya dia nak tunjuk ketepatan sesuatu, measurement lah, ketepatan dia. Adakah dia tepat-tepat sampai 2 titik perpuluhan ataupun 3 titik perpuluhan. Kan saya ada cakap yang makin banyak titik perpuluhan, makin tepat jawapan tu. Okay, so the significant figures ni actually they shows level of accuracy of a measurement. Itulah level of accuracy. Maksudnya ketepatan sesuatu ukuran lah kiranya. The number of significant figures. Ni kita nak tahu berapa banyak significant figures. Maksudnya berapa ketepatan dia tu. Dia bermula starting from a non-zero digit. Okay, starting from a non-zero digit. So macam mana kita nak tahu? Okay, tengok. Okay, contoh. Contoh saya tulis kat sini ya. Contoh first, kamu ada 1.0 compare to 1.01. Mana lagi tepat kamu rasa? 1.0 ke 1.01? Which one is the most accurate? Of course lah 1.01 sebab dia punya significant figures tu lagi banyak. Meaning that dia punya decimal places tu lagi panjang. 1.0 dengan 1.1. 1.01 adalah lagi tepat. So macam ni lah significant figures. Kita nak tahu ketepatan sesuatu ukuran tu. Like that. Okay. Okay, next. How to determine the number of significant figures. Sekarang kita nak tahu macam mana kita nak kira number of significant figures. Macam yang sebelum ni. Macam ini. Ni mungkin ni significant figure dia berapa yang 1.0. 1.01 tu berapa significant figures dia. So kita nak tahu macam mana cara nak kira. Okay, first. Benda yang kamu kena tahu. All non-zero digits are significant figures. Maksudnya all non-zero. Apa maksud all non-zero? Maksudnya semua nombor yang bukan kosong. 1, 2, 3 sampailah 9 are significant figures. Okay. The digit 0 between non-zero digit is a significant figures. Maksudnya contoh kamu ada 101. So kosong ni adalah dikira juga significant figures dia. Tapi tunggu dulu, baca dulu. The digit 0 at the end of an integer is a significant figures. Okay. First dia kata digit 0 in between. Kalau in between macam ni, significant figures. Kalau digit 0 tu dekat hujung, contoh 110. Dekat hujung pun dikira juga itu adalah significant figures. Okay, lepas tu dia kata apa? The digit 0 at the end of a decimal is a significant figures because it determine the level of accuracy. Samalah. Kalau digit 0 end of decimal, contoh kita ada 0.10. So, kosong kat belakang ni kira juga. The digit 0 before the first non-zero digit is not a significant figure. So, digit 0 before, sebelum first non-zero digit. Sebelum nombor yang bukan kosong yang pertama. Contoh kita ada 0.0020. Okay. Kalau yang macam ni, 0 yang kat depan ni. Nama warna sama. Sorry. 0 yang kat depan ni tidak dikira ya. Sebab apa dia kata? The digit 0 before the first non-digit 0. So kita tengok. Nombor bukan 0 yang pertama adalah 2. So kosong yang sebelum tu tidak dikira. Kosong yang belakang je dikira sebab kita guna yang info yang ini. Okay. Pause balik. Ingat balik. Okay. Kesemua nombor yang bukan kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada je nombor tu terus dah start dah significant figures. Okay, the digit 0, nombor 2. The digit 0 between non-zero. Okay, macam ini.
Kosong yang di antara bukan nombor kosong. Contoh 101, 202 dikira sebagai significant figures. Digit 0 dekat hujung nombor. Contoh 110, 220 dikira juga. Digit 0 di hujung decimal point. Contoh 0.10, 0.20 dikira. Tapi kalau nombor kosong tu dia duduk depan, first depan nombor tu adalah kosong. Sebelum jumpa nombor bukan 0, tu tidak dikira. Macam ni, 0.0020. So 0.00 ni tidak dikira significant figures. Kita kira yang start daripada 2 ni lah. 20. Okay. Okay, kita tengok sekejap. Kita tengok nombor, contoh ya. Okay. Okay, 0.00501400. Okay, macam yang kita tengok rules tadi. Apa? Okay, 00 yang kat depan ni tidak dikira sebagai significant figures. Kita start dengan 5 ini. Tengok dia kata apa? Not significant figures. Significant figures. The digit 0 between or at the end. Macam ini. 0 dengan 0 ni dikira sebagai significant figures. Yang depan tak dikira. Okay. So, kita nak tahu berapa significant figures dia, kita kira. Okay. First, kita jumpa nombor adalah nombor 5. So, start daripada 5 tu kamu kira. Ada berapa nombor belakang dia? Okay. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yang ini dia ada 6 significant figures. SF, tulis SF je. So, maksudnya level ketepatan dia sehinggalah 6 significant figures. Measure of accuracy dia. Okay. Macam ini pula. Yang ni 5 ni dikira lah significant figures sebab dia non-zero. Okay. Nombor, contoh integer. Tadi decimal. Okay. Contoh, huruf depan dia start dengan 8. So, maksudnya depan-depan dia dah start significant figures dia. So, ke belakang pun kira sampai ke hujung. So, kita ada berapa significant figures? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6 significant figures juga. Okay, contoh. Try dulu. Tengok. Okay, sebelum kita tengok exam ni, saya bagi contoh dulu. Back. Okay. Okay, contoh kita ada 10300. Okay. Kalau soalan tanya, how many significant figures are there in number 10300? Okay, first and foremost kita tengok 0 dulu. Okay, 0 ni dia ada dekat mana? Okay, dekat tengah-tengah nombor, dekat hujung-hujung. So, adakah itu dikira sebagai significant figures? Yes. Yes, significant figures. Okay, lepas tu kita tengok non-zero nombor. Nombor yang bukan kosong. 1 dengan 3. So, ini pun dikira sebagai significant figures. So, kita start dengan 1 sini. Okay. So, nak tahu berapa significant figures, kita kena kira ada berapa nombor yang dikira sebagai significant figures. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5 significant figures. Significant figures boleh tulis dalam bentuk SF. Okay, itu satu. Contoh lagi, kita ada 0.3010. Okay. Now, kita tengok apa? First tengok 0, nombor 0. Okay, yang ini. 0 yang kat depan. Dia adalah nombor kosong pertama. Sebelum nombor non-zero. Sebelum 3. So, maksudnya 0 ini tidak dikira. Okay, 0 kedua kat sini. Dia tengah-tengah. Tengah-tengah nombor non-zero. Dikira. 0 ni, dia adalah di hujung decimal places dikira. So, kita nak tahu start dari mana? Kita akan start daripada nombor non-zero yang pertama. Ingat, nombor yang bukan kosong yang pertama, iaitu 3. So, daripada 3, kita kira lah ada berapa nombor kat belakang dia. 1, 2, 3, 4. So, maksud dia adalah 4 significant figures. Okay? Contoh. So, kalau tak faham, try. Tak apa, nanti kita akan tengok example. Okay? Okay. Ni example dan juga exercise. So, first saya akan tunjuk example, yang lebihnya kamu buat sebagai exercise. Okay? Ini adalah soalan buku TED, Mind Test 2.1a. State the number of significant figures for the following numbers. Okay, dia nak tanya state the number of significant figures. So, kita nak tahu berapa number of significant figures. So, ingat baliklah rules yang kita dah belajar semua ni. Ini rules dia. This one, rules dia. Okay. So first, saya akan buat A. 2600. Okay.
2600. First and foremost kita kena tengok, ingat apa? Tengok nombor kosong dulu. Okay, kosong ini berada di belakang nombor non-zero. So, this is dikira sebagai significant figures. And then, bila dah tengok zero, kita dah confirmkan zero tu, kita tengok nombor pertama dia non-zero ataupun zero. So, nombor pertama dia non-zero. So, kita akan start daripada first ini sampailah ke belakang. So, ada berapa? 1, 2, 3, 4. So, dia ada 4 significant figures. Macam tu je lah. So, dapatlah A 4 significant 4SF. 4SF. Okay, tulis 4A 4 significant figures. Okay, next D. 0.5 sorry, 0.5003. Okay, 0.5003. Okay, now first and foremost kita buat apa? Kita tengok non-zero punya nombor. Zero. Tengok nombor kosong dulu. Okay. Okay. First ada zero kat depan. Zero kat depan. Ingat, kalau zero tu kat depan, dia tidak dikira sebagai significant figure. So, no. Lepas tu zero yang tengah-tengah ni. Zero kat tengah-tengah diapit oleh dua nombor yang bukan zero dikira. So, dikira. Okay, now baru kita tengok nombor lain. So, tengok nombor bukan zero yang pertama. So, nombor bukan zero yang pertama adalah 5. So, start daripada 5, kita kira sampai hujung. So, maksud dia ada berapa? 1, 2, 3, 4. So, still sama. 4 significant figures. Okay? Macam tu. So, untuk D, 4 significant figures. Okay? So, next. E. Saya nak buat E. 0.080. 0.080. Ingat, first and foremost, kita kena tengok nombor kosong. Okay, kita ada 3 nombor kosong. Okay, tengok dua nombor yang pertama tu, dia adalah di depan nombor bukan zero. Bila dia di depan nombor bukan zero, so maksudnya dia tidak dikira sebagai significant figures. Kosong yang belakang sekali tu, dia di belakang nombor bukan zero. Nombor 8 lah. So, dia dikira. And then kita tengok nombor bukan zero yang pertama, non-zero, 8. So, daripada 8 kita kira ke belakang. So, 1, 2. So, 2 significant figures. Okay, macam tu je. So, maksudnya, E, kita ada 2 significant figures. Simple je. So, hash lah sekali ya. So, hash. 30.0002. 30.0002. Okay, first and foremost, tengok nombor kosong. 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 nombor kosong. But then dia di tengah-tengah diapit oleh 2 nombor yang bukan zero. So, maksudnya ini semua dikira sebagai significant figures. And then kita start pada nombor pertama, bukan zero, 3. And then kira sampai ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dia adalah 6 significant figures. Okay. So, hash adalah 6 significant figures. Macam tu je. So, 2 ni, ini adalah homework. Siapkan. Okay? Macam tu. Harapnya faham lah. Dah tunjuk 4 example ni. Okay? So, ingat rule pertama, tengok dulu. Check semua nombor yang kosong. Lepas tu, check adakah dia zero dikira sebagai significant figures atau tidak. Ingat rules ni. So, bila dah check semua kosong, tengok nombor yang bukan kosong yang pertama. Nombor yang bukan kosong yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengok mana yang first. Daripada situ, kita kira sampai ke belakang. Barulah kita boleh tahu berapa significant figures yang ada. Okay, now, dia ajar benda baru. How to round off a number to a certain number of significant figures. Okay, sekarang, dia nak ajar macam mana nak round off number to a certain number of significant figures. Contoh ada 1.003. Soalan suruh round off the number to 3 significant figures. Macam mana kita nak buat? Itulah maksudnya. Kita ada nombor, lepas tu dia suruh bundarkan kepada nombor significant figures yang dia nak. Specific significant figures. Okay, first and foremost kita kena buat apa? So, baca rules dia.
to round off to n significant figure. N tu maksudnya mungkin dia nak 3 significant figures ataupun 4 significant figures or 5 significant figures. Dia depends on soalan lah. Consider the n plus 1 digit from the left, starting with the first non-zero digit. Okay. So, misalan, okay. So, ada contoh nombor 2350. Lepas tu, saya nak 2 significant figures. Round off to 2 significant figures. Okay, kita tengok rules ni. Okay, dia kata apa? To round off figures, consider the n plus 1 digit. So, n tu 2 significant figures kan? So, kita tengok nombor yang ke n plus 1 ketiga. So, daripada kiri. So, 1, 2, 3. So, nampak dekat 5. Contoh. Ingat ya. 2 plus 1. So, dia minta 2 significant figures. So, kita kena tambah 1. Dari kiri, kita kira nombor yang ketiga. Okay. Lepas tu dia kata apa bila dah buat benda tu? If the digit is less than 5, keep the digit before. If the digit is 5 or greater, add 1 to the digit before it. Ingat, add 1 to the digit before it. Okay, tengok ni 5. So, maksudnya dia lebih. So, maksudnya orang yang sebelum dia add 1 to the digit before it. So, 3 ni kena tambah 1. So, maksudnya dia akan jadi 2, 4. Apa jadi dekat nombor kat belakang tu? Dia kata apa? Drop all the digit after n. Maksud drop all tu maksudnya semua nombor lepas tu letak kosong. Replace them with 0 if needed. Macam tu. So, dia akan jadi 2, 4, 0, 0. Itu rules dia lah. First, tengok dia nak berapa significant figures. Lepas tu, kira tengok nombor yang selepas significant figures tu. Contoh, n plus 1. Dia nak 2 significant figures. So, kamu kena cari digit yang ke 3. Dari kiri. Macam ni, 5. So, lepas tu tengok 5 tu, sebab dia 5 dan ke atas, so kita kena tambah 1 dekat orang sebelum dia. Which is 3 ni lah. Sebab tu dia jadi 2, 4. 0, 0. Nombor yang selepas tu, sama ada jadi kosong ataupun kamu boleh tinggalkan. Tengok bergantung. Okay. Lagi kita tengok. Okay. Ada example lagi. Okay, ni. Okay. Ni example banyak. So, kita try satu-satu. Okay. 47193. Sebab A 47193. Dia nak 3, 2 dengan 1 significant figures. Okay. Try 47193. 47193. Okay, first dia nak 3 significant figures. 3 SF. Okay, first kita kena kira 3 plus 1. Which is equal to digit keempat. So, tengok mana digit keempat. Okay, 1, 2, 3, 4. So, kat sini. Dekat 9. Okay, 9. So, 9 adalah lebih daripada 5. So, bila dia lebih, kita kena buat apa? Plus 1. Dekat nombor sebelum dia. Plus 1. So, dia jadi apa? 472. Nombor yang kat belakang kita letak apa? 0, 0, 0. Like that lah. 47200. Okay. So, dekat sini kita tulis 47200. Kalau tu significant figures macam mana ya? 47193. Sekarang dia nak 2 significant figures. So, maksudnya kita kena cari nombor yang ke 2 plus 1. Digit yang ketiga. Okay, start pada digit yang ketiga. 1, 2, 3. So, 1. So, kita tengok orang sebelah dia. Untuk orang sebelah pula. Kita tengok 1. So, 1 ni kurang daripada 5. So, tak perlu tambah 1. Stay. So, maksudnya nombor sebelah ni stay. So, dia adalah 47. Lepas tu nombor belakang dia kita kena buat apa? 0, 0, 0. 47000. Okay, so itulah jadi 47000. Macam tu. Okay, now 1 significant figures pula. 47193. Okay, 1 significant figures. So, kena tengok 1 plus 1. So, digit kedua. So, digit kedua. Mana digit kedua adalah 7. Digit kedua 7. 1, 2. So, 7 ni greater than 5 kan? So, bila dia greater, kita kena buat apa? Plus 1 dekat nombor sebelum dia. So, sini kena plus 1. So, 4 tambah 1, 5. So, nombor belakang tu kita boleh letak kosong. 1, 2, 3, 4. So, jawapan dia adalah 50,000. 50,000. 50,000. Macam tu je. Okay.
Okay, untuk faham nanti ni nombor biasa. Sekarang kita tengok nombor yang kalau ada indices, maksudnya nombor indices, nombor yang ada decimal places. Okay, nombor F. Mana F? Okay, F 5.9. Okay, 5.9 3 significant figures. Okay, 5.9. Okay, 3 significant figures. Tapi kita kira dulu, yang ni ada berapa significant figures ni? 1, 2. Enggak cukup. So, macam mana kita nak buat? Ingat, kalau ni just 2, so nak wujudkan, kalau dia kurang significant figures daripada yang dia minta, so kita just tambah kosong dekat belakang. Sebab ini, initially, 5.9 adalah tu significant figures. So, dia nak kepada 3. So, kita jadikan dia 5.90. Kita tambah kosong dekat belakang. So, bila kita kira balik, 1, 2, 3. Cukuplah 3 significant figures. Okay? Macam tu. Kalau nombor tu tak cukup significant figures, yang dia nak, kita tambah kosong dekat belakang. So, this one. So, dia adalah 5.90. Macam tu je. Okay? Faham? Okay, now. 5.9 sekarang dia nak 2 significant figures. 2SF. Okay? 2SF. Okay. So, kita 2 plus 1. So, maksudnya kita kena tengok digit ketiga. Tapi ada tak digit ketiga tu? 1, 2, 3. Digit ketiga tak ada. Maksud digit ketiga tu adalah sebenarnya kosong. So, kalau kosong. Kalau kosong, 0, dia less than 5. So, maksudnya kena stay. So, 9 ni tak perlu berubah. So, apa jawapan dia? 5.9. Satu je lah. 2 significant figures. 9. So, 5.9. 5.9. Okay? Macam tu. Okay, now 1 significant figures. Dia nak satu je. 5.9. Okay, 1 SF. So, bila 1 plus 1, dia jadi 2. So, kita tengok digit kedua. 1, 2. So, 9. So, 9 ni greater than 5. So, kita buat apa dekat nombor sebelum dia? Kita tambah 1. So, 5 ni kena tambah 1. So, 6. Okay. Ingat. Kalau 6, kan kita selalu buat point kosong. Kita kena letak kosong kat belakang. Tapi tengok. Dia nak berapa? 1 significant figure sahaja. Kalau kita buat 6.0, dia akan jadi berapa significant figure ni? 2. So, tak boleh macam tu. So, kita hanya letak sama dengan 6 sahaja. Boleh. Macam tu. So, dia kena bergantung juga kepada significant figures ni. Okay. Dia kalau titik perpuluhan, jawapan dia 6 kan? Dia kalau titik perpuluhan, dia berbeza ya daripada ini. Dengan nombor biasa. Okay. Nombor biasa. Sebab kalau nombor biasa, kosong kat belakang ni, boleh je kita tak kira significant figures dia. Tapi kalau nombor kosong kat belakang, titik perpuluhan dia kena kira. Sebab ingat balik rows dia apa? Tengok rows. Mana? All non-zero, the digit 0 before non-zero. Okay, nombor 3. The digit 0 at the end of an integer. Ingat? The digit 0 at the end. Dia kata apa? At the end. End of an integer. Dia integer is significant according to level of equality. Digit 0 of the end of decimal places significant figure juga. Ni according to level of accuracy required. Yang ni wajib ada. So dia bergantung. Kalau integer boleh, kalau ada kosong pun tak semestinya dia dikira. Tapi kalau decimal wajib kira itu sebagai decimal places. So that's why 000 this one yang nombor 1 ni A, kalau kamu just letak 5 tak boleh lah. So kalau 5, ya memang dia satu significant figures, tapi nombor dia still besar. Patutnya nombor dia 50,000 lah. Tapi this one 5.9. Dia ada titik perpuluhan. So tak apa, kita dropkan kosong yang dekat belakang. Okay. Okay, now last I 0.005709 0.005709. Okay, 3SF, 3 significant figures. Okay, maksudnya kita kena tengok digit yang ke-4. Digit yang ke-4, nombor yang ke-4. Okay, tapi tengok dulu, bukannya nombor yang ke-4 bermula daripada sini. No. Sebab apa? 000 ni kat depan, so ini tidak dikira. So kita kena start dari 5.
So 1, 2, 3, 4. So dekat 9. So 9 greater than 5. So kita kena tambah 1 dekat orang sebelum dia. So dia adalah 0.00571. 9 tak payah menjadikan dia kosong. Sebab kalau kamu letak kosong, dia akan jadi 4 decimal places. Ingat ya, jangan letak kosong kalau dia titik perpuluhan. So jawapan kamu 0.00571. 0.00571. Ingat, kalau kalau decimal titik kosong kat ujung tu memainkan peranan penting compare tu yang ini. Tengok yang ni, walaupun dia nak 3 significant figures, kita still letak kosong kat belakang. Tapi kalau kalau decimal, jangan letak kosong dekat belakang dah. Kalau nombor tu dah dicapai. Macam ini 571, 1, 2, 3. Dia dah 3 significant figures. Jangan tambah kosong lagi kat belakang. Nanti dia jadi 4 significant figures ya. Itu spesifik kepada decimal sahaja. Kalau nombor biasa, macam integer ni, boleh letak kosong kat belakang. Okay, now to significant figures pula. 0.0057009. Okay, tu significant figures maksudnya kita akan tengok nombor yang ketiga. Significant figures yang ketiga. So, ingat kosong kat depan ni tak kira. 1, 2, 3. So, sini. So, kosong less than 5. So, stay. So 7 ni tak payah buat apa-apa. So dia adalah sama dengan 0.0057. Dah, betul lah. 2 significant figures. 1, 2. 2 significant figures. Itu maksudnya dia nak jawapan final tu bersamaan dengan nombor significant figures yang dia minta. So 2. Ya. So 0.0057. 0.0057. Okay, now dia minta apa? 1 significant figure sahaja. 0.0057009. Okay, 1 significant figures maksudnya kita tengok significant figure yang kedua. Okay, significant figures yang kedua adalah kosong tak kira. 1, 2. Okay, sini 7. 7 greater than 5. So, bila greater than 5, kita buat apa? Kita plus 1 dekat nombor sebelum dia. So, 5 ni kita tambah 1. So, apa yang kita dapat? 0.006. Dah, tak payah letak kosong-kosong. Benda ni jadi hilang. Sebab apa? 0.006 kalau kamu kira, dia adalah 1 significant figure dah. Okay? Dah kira 1 significant figures. Contoh. So, 1 significant figures. So, 0.006. 0.006. Macam tu je lah. Okay? Okay, example exercise. Okay, contoh Calculate each operation below. State the answer to the significant figures shown. Maksudnya dia nak suruh bila kamu dah kira, kamu tukarkan dia kepada significant figures yang diminta. Okay, contoh soalan A. Contoh A ya. 2.57 darab 4.5 tambah 0.45. So kita guna calculator ya. Mana calculator? Sekejap, kita guna calculator. Close. So apa soalan dia semula? 2.57 darab 4.5 tambah 0.45. Tengok dah lupa dah. Sekejap, biasa tulis 2.57 darab 4.5 tambah 0.45. Okay, now kita kira 2.57 darab 4.5 tambah 0.45. Okay, 12.015. 12.015. Kita tulis dulu. So, kita dapat A. Mana pensel? A 12.015. 12.015. Okay, dia minta apa? 4 significant figures. So, kita kira. Daripada nombor bukan kosong yang pertama, which is 1 ni. Okay, so 1, 2, 3, 4. So dekat 1. So kita kena tengok, ingat ya. So 4 maksudnya dia minta 4 significant figures. So kita kena cari 4 tambah 1, 5 lah. So significant figures ke 5, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ni
greater than ataupun sama dengan 5. So kita kena tambah 1 dekat orang sebelum dia. So bersamaan dengan 12.02. Macam tu. Macam tu je lah. Simple. Okay, 12.02. Okay, next saya tunjuk untuk C. 14.23 tolak 2.6 darab 1.2. Okay, jom kita kira ya. 14.23 tolak 2.6 darab 1.2. 11.11. Okay. Okay, 11.11. Lepas tu dia nak 3 significant figures je. Kita buat guna kertas baru. 11.11. Dia minta 3 significant figures. So maksudnya kita tengok significant figures yang ke-4 dari kiri. So macam biasa kira 1, 2, 3, 4. Okay, 1 adalah kurang daripada 5. So bila kurang, stay. So dia nak 3 significant figures. So 11.1. Itu je lah jawapannya. Jangan letak kosong. Kosong kalau nombor tu tak ada perpuluhan langsung. Okay, kalau tiada perpuluhan langsung. Okay, 11.1. So C jawapan dia 11.1. Yang ni 12.02. Macam tu. Okay, sekarang kita tengok E 7.63 darab 0.5 bahagi 4.2 tambah 5.7. Dia nak 3 significant figures. Okay, jom kita kira. Kira dulu, guna kalkulator kamu. Okay, clear. 7.63 darab 0.5 bahagi 4.2 kan? Bahagi 4.2 ini 4.2 plus 5.7 6.6083333. So kita ambil banyak lah. 6.60833333333. Okay. Now kita kira. Macam biasa. Okay, dia nak 3 significant figures ya. 3 significant figures. So kita kira. So jawapan dia 6.6083 banyak. Okay, tulis je. Okay, dah. Okay, jawapan nak 3 significant figures. So maksudnya kita tengok significant figure yang ke-4. Okay, kira. Nombor yang pertama dia adalah 6. So boleh dikira. 1, 2, 3, 4. So kat 8. 8 ni lagi besar daripada 5. So kita buat apa dekat nombor sebelum dia? Kita tambah 1. This one plus 1. So 6.61. So inilah jawapannya. Jangan tambah kosong kat belakang kalau ada titik perpuluhannya. 6.61. Okay, dah siap. So jawapan dia apa? 6.61. 6.61. Okay, last G. Sebut 4 ni example. Banyak dah example ni. 15.62 minus 1.72 times 0.2 plus 6.3. Dia nak 1 significant figures. Okay, tak apa. Kita kira dulu. Oh, payah nak. Sekejap ya. Okay. Clear. 15.62 minus 1.72 times 0.2 plus 6.3. So we get 21.576. Okay. Okay, 21 tulis dulu. 21.576. Lepas tu dia minta 1 significant figures. So maksudnya kita kena tengok nombor yang ingat nak tahu tu kita kena tambah 1 dekat significant figures yang diminta. So kita kena tengok significant figures yang kedua. So mana significant figures yang kedua? 2, 1. 1 itu. Okay, 1. So 1 ni less than 5. So apa kita kena buat dengan nombor sebelum dia? Stay. Okay, stay. So tulis je lah 2, 0.
Lepas titik perpuluhan jangan letak. Ingat ya, lepas titik perpuluhan jangan letak kosong. Itulah tengok nombor kalau nombor selagi dia tak sampai titik perpuluhan kamu boleh letak kosong. Tapi lepas dah ada titik perpuluhan jangan letak kosong. So dia jadi jawapan dia 20. Okey. So jawapan dia 20. Okey, 20. Itu je lah. Okay, yang lain tu jadikan sebagai homework. Try ya. Okay, ni dah topik baru. So, saya nak remind. So, ingat balik je. So, saya just nak tunjuk a few example lagi kalau yang melibatkan ada titik perpuluhan atau tidak ya. Sekejap. Okay. Contoh kita ada. Ni kertas baru lah. Okay. Kita ada 20. Okay, 20 ni kalau dia tanya ada berapa significant figures, dia boleh jadi sama ada one significant figures or two significant figures. Ingat, kalau nombor integer, kalau dia ada kosong kat belakang, kosong tu boleh dikira, kosong tu juga boleh tak dikira. Okay, faham? Tapi kalau dia contoh 20.0, ini wajib dah 1, 2, 3 significant figures. Kamu tak boleh kata dia 1 significant figure, 2 significant figure, 3 significant figure. Tak. Dia kalau dia ada titik perpuluhan, kosong yang belakang titik perpuluhan tu wajib kira. So bila macam tu, so 1, 2, 3. Sebab tu dia jadi 3 significant figures. Compare tu ini. Compare tu nombor biasa. Okay, contoh lagi. Contoh kita ada okay ya. 400. 4,000. Okay, 4,000 boleh jadi berapa? One significant figures. Ataupun satu, ataupun dua significant figures. Ataupun 3 significant figures. Ataupun 4 significant figures. Dia bergantung kepada accuracy yang diminta. Okay? Accuracy yang diminta. So, kosong kat belakang nombor tak ada titik perpuluhan tu, dia bergantung. Perlu dikira atau tidak dikira. Okay? Tapi kalau soalan minta one significant figures, kamu letak je lah kosong kat belakang tu. Kalau dia minta 2 significant figures, patutnya dekat sini je kan. Tapi letak je lah kosong kat belakang tu. Tak apa, tak effect. Kalau 3 significant figures, patutnya sampai sini. Letak je lah kosong kat belakang tu. Tak apa, tak effect. Tapi, kalau contoh dia 4,000.0. Kalau macam ini, dia hanyalah strictly kita kira-kira, ingat kita kira apa? Kira nombor bukan 0 yang pertama, 4. So 1, 2, 3, 4, 5. So strictly 5 significant figures. Strictly. Tak boleh tukar dah. Hanya 5 significant figures. Okay? Faham? Sorry, faham? Nak contoh. So 5 significant figures. Okay? Itu beza dia dengan yang ini, yang kat atas tu lah. Okay, 4,000 dengan 4,000.0. Ada beza dia. Beza. Sebab tu, kan kita tadi awal-awal dia kata standard form dia, significant figures dia apa dia? Dia ukur accuracy of measurement. So, bila ada titik perpuluhan tu maksudnya dia lagi tepat. Specifically. Sebab tu, bila ada titik perpuluhan, dia punya significant figures pun specifically benda tu je. Tapi kalau kosong-kosong, dia boleh berubah-ubah significant figures dia. Okay? Itu beza dia ya. So, make sure. Kalau kita contoh soalan bagi 4020. So, dia dah 3 significant figures. 2 significant figures. So, patutnya kita tengok orang yang ketiga lah kan sini. So, tak effect apa-apa. 40, 2 je. 2 significant figures. Tapi kita boleh je tambah kosong kat belakang. Tapi kalau dia, contoh nombor dia 40.20. Dia nak 2 significant figures. So, sama kita tengok 2 ni. Dia tak effect kepada ini. Stay. So, kita letak 40 saja. Okay, 40 saja. Itu beza dia.
Jangan sesekali kamu letak 0.00 kat belakang. Sebab dia ada point kan di belakang tu. Tak boleh. Sebab bila dah ada titik perpuluhan, nombor kat belakang titik perpuluhan tu kita kena kira. Nombor yang kat belakang titik perpuluhan tu kita kena kira juga significant figures dia. Sebab dia lagi accurate. Ingat? Accuracy of measurement. So, bila ada titik perpuluhan, kat belakang tu kena kira. Sebab tu, kita tak boleh letak. Okay? Itu. Okay? So, for today's class, sampai situ sahaja. Okay. Kalau ada soalan, boleh tanya personal. Okay. Siapkan nombor yang diberi macam ini. Mana lagi? Ini. Dah 3 je homeworknya. Okay, siapkan. So, next class kita akan belajar pasal standard form. Okay, sekian. Terima kasih.